Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar tingkatan 2 yang menonton video ini, tahniah kerana ada usaha untuk meningkatkan pemahaman sains. Walaupun dah belajar kat sekolah, mungkin kalau nak ulang kaji dekat PhD pun, you can just listen to my video in my channel. Ada di bab 1, insya-Allah saya akan habiskan sampai akhir ya. Matematik pun ada ya. Mana-mana bab ataupun subtopik yang tak faham ke, tengok je, ada muka surat pun ada, siap ada muka surat. Kita lihat muka surat 238 hari ni, bab 11 yang kedua akhir, tentang bintang dan galaksi dalam alam semesta. So persoalannya, apakah maksud galaksi itu, kemudian di mana sistem suria kita terletak, okey, kemudian bagaimana terbentuknya dan bagaimana matinya bintang, kemudian macam mana apakah ada perbezaan ya bintang-bintang di angkasa antara satu sama lain ya. Kita akan lihat dalam bab ini teori sains yang dikemukakan oleh ahli sains ya. Dan kemudian kita lihat muka surat 239 tentang letupan supernova ya. Dia tanya awak, adakah awak tahu tentang kejadian supernova? Dia adalah satu letupan yang amat kuat ya, daripada bintang yang besar-besar baru supernova ya. Kalau kecil dan sederhana, kecil tidak ya. Kemudian kita lihat setiap letupan supernova ini menghasilkan 100 kali ganda tenaga cahaya yang dikeluarkan oleh matahari ya. 100 kali ganda tu, cahaya matahari pun dah panas kan, semenjak kewujudannya selama 10 bilion tahun. Ini semua teori yang sains buat berdasarkan pengiraan. Mereka tak pernah sampai untuk buat pegang lihat dari jauh, agak-agak je lah. Tentang semua eksperimen. Supernova yang terakhir berlaku lebih kurang 400 tahun dahulu, tetapi hanya dapat dikesan pada tahun 1987. Okey, supernova tersebut boleh dilihat dengan mata kasar selama beberapa minggu, Allahu alam. Tapi mungkin memang ada sesuatu yang macam ganjil berlaku di langit. Ada orang menyaksikan ya, 400 tahun dulu, bukan 1000 tahun. Islam dah 1400 tahun lebih. So 400 tahun dulu taklah lama sangat ya. Apa generasi 5 generasi juga. Satu generasi 60 60 darab 6 360, lebih kurang lah 6-7 generasi dulu. Kalau hayat panjang 5 generasi dulu. Okey, kita lihat muka surat 24011.1, bintang dan galaksi dalam alam semesta. So alam semesta ni semuanya ada kat atas tu, termasuk yang ada kat sini ya. Terdiri daripada semua benda yang wujud di sekeliling kita. Dekat-dekat sampai ke yang jauh-jauh tak nampak ya. Tahukah anda bahawa terdapat pelbagai objek angkasa yang mungkin anda tidak pernah lihat? Kita tahu matahari dan bulan je kan, atau tidak tahu akan kewujudannya. So kita akan belajar dalam bab ni. Kajian astronomi telah menyedarkan kita tentang keindahan dan keluasan alam semesta ciptaan Tuhan. Semuanya mesti ada pencipta-menciptanya, iaitu Tuhan. Tak mahu terjadi sendiri, tak logik. Dan benda-benda tu sampai tahap yang kita tak boleh guna otak untuk fikir. Kalau bumi dia bulat, lepas tu ke mana? Makin besar makin besar. Jumpalah bintang lain, bintang planet lain, jumpalah galaksi lain, sebagaimana kita belajar. Bila akhirnya? Tak terfikir. Tak akan habis untuk kita fikirkan, tak mampu kita fikir. There are things yang kita tak mampu nak fikir, yang kita berikan wahyu. That's why perlunya Al-Quran. Tak tahu lepas mati apa jadi. So ada jawapannya. Ada hari akhirat. Akan ada hisap, akan ada padang mahsyar, semua tu. Tanpa bimbingan agama, kita tak faham. Tapi ada agamanya, tak apa-apa pula dia ajar kan. Pergi sembah pula batu, sembah pula patung-patung. Kemudian dia kata mati karma, hidup besok kalau jahat sangat, hidup jadi anjing ke babi ke. Itu fikiran manusia punya. Tak boleh. Fikiran tak mampu nak fikir. Itu Allah turunkan Rasul, Nabi-Nabi, untuk kita belajar what will happen selepas kita mati. Sebab kejap je hayat ni, 60-70 tak ada dah. So kejap je 60-70. Lepas tu apa yang selama-lamanya? Itulah kehidupan akhirat bagi seorang Islam. Okey, so kita ada gambar seorang angkasawan Malaysia, Dr. Sheikh Mustafa Syukur, merupakan rakyat Malaysia yang pertama meneroka ke angkasa lepas pada 10 Oktober 2007. Taklah lama sangat kan. Daripada banyak anak dah sini. Ada 2 kali kembar anak dia. Kalau siapa ikut Facebook dia ada ya. Menarik sangat personality dia, tentang dia mendidik anak dan sebagainya. Okey, so kita dapati budak perempuan yang kata teknologi memainkan peranan penting dalam kajian angkasa lepas. Bila dah nak kaji, dia buatlah alat-alat je, teknologi je. Teropong untuk tengok jauh dan sebagainya. Hubble teleskop dan sebagainya.
So, lelaki ni mengiyakan betul penciptaan alat teknologi seperti teleskop angkasa dapat memberi gambaran tentang alam semesta yang lebih jelas lagi. Mata tak nampak jauh, Allah buat terhad. Ya? Kalau sebalik suatu tak nampak, di belakang tak nampak kecuali kita pusing. Tapi untuk dekat jauh, tengok planet, tengok bintang lain semua, tak mampu mata kita. Nampak dia kelip kecil-kecil je malam. Nak tengok lebih jelas, gunakan teleskop yang manusia cipta. Okey, first kita lihat galaksi. Apa galaksi? Menurut kajian sains, terdapat jutaan galaksi dalam alam semesta. Jutaan, tak terfikir. Ya ke jutaan? Tak ke bilion, tak ke trilion. Bilion, trilion lagi banyak. Dia kata jutaan. Apakah dimaksudkan dengan galaksi? Okey, dan kita kena faham. Galaksi adalah satu himpunan jasad terkumpul. Dalam tu ada jutaan bintang pula. Satu galaksi jutaan bintang. Ada galaksi jutaan lagi. Tu saya kata banyak mana tak tahulah. Tu makhluk Allah, ciptaan Allah. Okey, kononnya lah daripada yang kita tengok di bumi ni aja. Saintis mana boleh keluar sampai ke sana, ke galaksi lain, planet lain pun ke matahari pun tak ada sampai, terbakar separuh jalan. Okey, jutaan bintang bersama gas. Dalam keliling tu ada gas, ada debu, ada habuk. Jutaan bintang So galaksi wujud dalam pelbagai bentuk. Ada 3 jenis bentuk yang diorang nampak melalui teleskop lah kot. Dia bagi galaksi berpilin, galaksi elips dan galaksi tidak seragam. Kita nak kenal kena gambar sebelah lepas ni. Okey, kita ni sistem suria ni satu matahari tu satu berbola gas. Ada matahari lain kononnya sebab dia kata satu galaksi tu ada banyak jutaan bintang. Matahari tu bintang. Bintang lain kita tak tahu. Ada banyak lagi. So tempat matahari duduk dengan planet yang kita ni ialah galaksi Bima Sakti nama dia. So lihat muka surat 241. Okey, gambar foto 11.2. 3 jenis galaksi tadi. Pertama berpilin. Berpilin dia macam spiral macam tu, pusing. Tengok Andromeda dan Bima Sakti. Bermaksud kita punya galaksi yang ada matahari dan 8 planet tu. Dan juga ada asteroid, meteoroid semua lain nanti kita belajar. Dan ada matahari lain atau bintang-bintang lain dalam galaksi kita. Okey, nama dia Bima Sakti. Okey, itu yang berpilin. Ini salah satu daripada 3 bentuk yang dalam salah satu berjuta-juta galaksi tu. Kalau elips pula, nama dia Arsamia dan Messier 87. So elips ni pula, dia bentuk elips macam bujur macam tu, elips. Kalau tadi berpilin, dia macam tu. Dia pusing-pusing setempat. Kalau elips ni, dia macam bujur. Kalau tidak seragam, tak ada bentuk. Jadi biasanya konon-kononnya bintang-bintang baru. So tak ada bentuk lagi. Kalau biasanya elips ni dia macam bintang-bintang tua. Kalau berpilin ni, dia campur. So kalau tidak seragam ni, Magellan kecil dan Magellan besar ada 2 yang patut orang tahu nama. Magellan kecil dan Magellan besar. Kalau elips tadi Arsamia, Messier 87 ni jarang sikit. Tapi kita punya berpilin adalah Bima Sakti dengan Andromeda. Okey, tengok Bima Sakti. Yang tengok yang kita berpusing-pusing itu kan. Berpusing-pusing Bima Sakti tu. Okey, kita bukan di tengah-tengah. Kita di salah satu di bahagian bawah. Okey, so Bima Sakti kita lihat belah kanan. Bima Sakti adalah satu galaksi berpilin. Kita punya jenis berpilin, bukannya elips, bukan tidak seragam. Yang sederhana besar. Dia tak besar sangat. Kononnya lah, saya selalu kata konon. Sistem suria kita berada di pinggir salah satu cabang berpilin Bima Sakti. So dah ke tepi, bukan tengah. Di pinggir, taklah tepi sangat, tapi ala ke pinggir, ala ke tepi. Bima Sakti terdiri daripada lebih kurang 200 bilion bintang. Matahari satu je, 200 bilion kononnya. Betul ke diorang kira, tak tahulah. Pening tengok kat atas tu. Dan matahari merupakan salah satu daripadanya. So kalau matahari pula, kita namakan sistem suria. Matahari tu kita punya bintang. Okey, gambar tak ikut skala. Lepas matahari kata, kita ada Utarid, planet pertama. Panas lah dekat. Kemudian ada Zuhrah, masih panas. Kalau ikutkan kajian setakat ni, Utarid tak ada makhluk, Zuhrah tak ada makhluk. Kemudian kita ada Marikh. Kita ada bumi. Bumi adalah yang ketiga. Dan bumi ni suhu dia sesuai untuk benda hidup. Dan suhu untuk pokok hidup. So ada hidupan. Kemudian baru Marikh. Kemudian baru Mushtari, Zuhal, Uranus, Neptun. Kalau zaman saya dulu ada Pluto.
Saya masa belajar sampai form 5 ada Pluto lagi. Sekarang dia buang Pluto. Dia kata kebetulan ais saja. Bukan planet betul. Allahualam. Tak boleh sampai jauh sangat. Tak sampai, mati dulu nak sampai. Okey, so kita lihat 242 tentang kita pusingkan buku Kitar Hidup Bintang Hipotesis Nebula. Okey, bagaimana bintang tu lahir? Bila benda kat dunia ni, dia ada proses lahir, dia proses mati. Semua benda kat dunia macam tu. Jelas Al-Quran kata kullu nafsin za'iqatul maut. Itu kalau benda yang setiap yang hidup pasti akan mati. Tapi yang tak hidup pun dia tak kekal, dia akan musnah. Tak ada apa nak dibanggakan dunia ni. Sekejap je. Kalau dah masuk syurga Firdaus setinggi tu bolehlah bangga, tapi tak ada sifat-sifat negatif dah dalam syurga. Kita lihat Raja 11.1. Untuk menjadi kitar hidup bintang. Okey, hipotesis ni daripada nebula. Nebula ni debu dah habuk yang berputar. Berputar lama dia jadi macam satu objek. Jadi macam tekanan tinggi ada hidrogen nebula dia berapi, bercahaya. Okey, so ada 3 jenis. Dia boleh jadi sama ada bintang saiz sederhana ataupun bintang besar ataupun super besar. So, bila dia 3 jenis, kalau yang kecil ni, kalau dia mati senang je. Tengok daripada bintang besar sederhana, kecil daripada matahari. Kemudian kita dapati jadi dia tak mati nanti, patut dia terangkan. Kemudian ikut ada sebelah. Okey, dia akan jadi raksasa merah, dia besar, pada dia putih tu dia besar merah. Lepas tu dia mati jadi putih balik, kecil je, kerja putih. Kalau kita lihat bintang besar dengan bintang super besar, dua kumpulan ni, bila nak mati dia kecut kat dalam, dia besar kat luar, dia merah, raksasa merah. Dua-dua dia raksasa merah. Kalau bintang kecil tadi, bintang sederhana tadi, dia raksasa merah kecil je. Ini raksasa merah yang besar. Bila dia besar, dia besar lagi sampai bukan merah, di kuning tu super raksasa. Okey, tengok pula. Kalau sederhana, super raksasa ni dia akan meletup supernova jadi bintang neutron. Kalau bintang super besar, daripada supernova tadi, dia akan jadi lubang hitam, black hole. Okey, tu lahir daripada apa? Kita tengok sebelah lah. Muka surat 243 kelahiran bintang. Okey, apa nama baby bintang? Apa sebut tu? Nebula. Bukan Nabila, ada orang nama Nabila. Nebula. Nebula itu baby dia lahir daripada situ. Apa nebula itu sendiri pula? Nebula apa nebula? Nebula ialah awan besar. Yang kita tahu kat bumi ni awan tu warna putih tu buat baik kan. Ni kat angkasa lepas awan besar. Tapi apa yang dalam awan besar tu? Ada debu dan gas. Debu dan gas seperti hidrogen dan helium. So debu, hidrogen, helium. Siapa yang cipta ni? Debu, hidrogen, helium. Mesti ada Maha Pencipta. Allah cipta. Takkan tiba-tiba jadi sendiri. Tak logik. Allah cipta ada debu, hidrogen dan helium. So, zarah-zarah gas-gas zarah debu tadi dalam nebula tadi, yang awan tadi, ditarik ditarik dikumpul oleh daya tarikan graviti yang kuat. So, bila ditarik jadi satu gumpalan. Dari gumpalan, daya tarikan graviti yang kuat itu menyebabkan gumpalan gas mengecut. Bila dia tarik kuat, dia kecut. Bila dia kecut, serta termampat, kecut dan jadi padat, termampat, menjadi sangat padat dan membentuk satu teras. Teras ni tengah-tengah dia nanti. Satu teras. So teras tu pun mengecil sebab dah tarik ketat sangat tadi, mampat sangat dan padat disebabkan oleh daya tarikan yang semakin kuat. Teras tadi makin kecil. Sebab tarikan sangat kuat. So apabila suhu dan tekanan, kalau form 1 belajar suhu tekanan Suhu dan tekanan dalam teras menjadi terlalu tinggi, tindak balas nuklear akan berlaku. So, macam mana tindak balas nuklear berlaku? Bila tekanan sangat tinggi, tekanan suhu dan tekanan sangat tinggi. So, gas hidrogen yang tadi terkumpul dengan debu dengan helium tu akan bertukar menjadi helium. So, banyak mana tenaga haba dan tenaga cahaya dibebaskan bergantung pada yang teras tadilah. Yang tadi kita dapati gas hidrogen tu tukar ada helium, masa dia tindak balas nuklear hidrogen tukar ada helium tu, dia bebaskan haba dan cahaya.
So that's why teras itu menyinar dan satu bintang dilahirkan. Bila dah start ada cahaya baru dia lahir kononnya. So bintang dilahirkan dikenal sebagai bintang muda lah, sebab baru lagi jadi. Bintang muda ini akan terus berkembang. Dia tak duduk macam tu je, makin terus berkembang menjadi dua kemungkinan. Ciri fizikal, sama ada dia jadi bintang besar sederhana macam kita lihat dalam rajah 11.1 tu, ataupun dia akan jadi seperti sederhana macam matahari ya, ataupun bintang besar. Bintang besar tadi ada dua, bintang besar, bintang super besar. Bintang besar super besar bila dia lepas supernova jadi bintang neutron dan lehung hitam. Tapi kalau bintang saiz sederhana tadi mati jadi kerdil putih. Okey, now kita lihat kematian bintang. Sudah lama terbakar bintang ni. Haba yang banyak dijanakan dan memanaskan lapisan bintang yang paling luar. Akhirnya, okey, dia terbakar yang luar tadi dah. Okey, tengah tu terasa ya. Akibatnya hidrogen dalam lapisan itu mula terbakar dan menyebabkan bintang itu mengembang. Bila kita dapati haba yang banyak dijanakan dan panaskan lapisan bintang yang luar tu, hidrogen mula terbakar, bintang tu makin besarlah berkembang. Kemudian dia teras kecil kan. Pada peringkat ini bintang berwarna merah dan disebut raksasa merah. Ini kau nak mati ni. Dah mati. Bila dia dah makin besar dia raksasa merah. Dia besar dulu. Okey, jika bintang raksasa merah tidak begitu besar, bintang kerdil putih akan terbentuk. Okey, so dah mati, bila mati jadi kerdil putih. Bawah tak besar sangat. Sekiranya bintang raksasa merah yang sangat besar, bintang ini akan mengecut. Dia mula besar, dia akan kecut. Mula dia bakar, dia kecut. Dia kecut dengan cepat dan menghasilkan letupan besar yang supernova. Depan supernova. Supernova ni sangat cerah dan boleh dilihat pada waktu siang. Itu yang dia kata 400 tahun dulu. Mungkin memang ada orang yang saksikannya, Allah alam. Okey, akibat letupan tersebut dia akan jadi bintang neutron. Tengok, bintang neutron paling kecil lah akan terbentuk. Bintang neutron akan terbentuk jika bintang yang asal ialah bintang asal besar sangat besar. Letupan supernova akan membentuk lohong hitam. Lohong hitam merupakan ruang yang tidak membolehkan sebarang jiri terlepas daripadanya, termasuklah cahaya. So saya pun tak faham sangat bila dia kata tak boleh lalu cahaya. Dan tengok macam mana kau tak ada cahaya. Allahu alam. Okey, ada tahun 2017 Nur Adlika Ainul Anwar telah mengharumkan nama Malaysia kerana menjadi salah seorang ahli astronomi dunia yang berjaya membuktikan kewujudan lohong hitam supermassive yang tersembunyi di lingkaran kosmik semesta. Tak tahulah saya. And this person must be very very minat Nur Adlika ni, dia ambil bidang tu sampai boleh membuktikan sesuatu Okey, lihat muka surat 244. Kita lihat perbandingan saiz relatif antara bumi dan alam semesta. Sampai sini je kot. Kita akan sambung 245 kemudian. Okey, so kita akan bandingkan saiz relatif antara bumi dengan alam semesta. So alam semesta adalah sangat indah dan sangat unik. Terdapat jutaan galaksi dalam alam semesta. Kita cakap tadi, yang geng Bima Sakti pun dah 200 juta kan. Galaksi Bima Sakti merupakan salah satu galaksi alam semesta. Di dalam Bima Sakti terdapat sistem suria, iaitu kita punya sistem, yang terdiri daripada 8 buah planet. Saya kata zaman dulu 9, sekarang 8, yang planet-planet keliling matahari. Termasuk kita lah bumi Okey, saiz bumi lebih kecil daripada seperti habuk. Kalau dekat alam semesta tu kecil je, habuk je bumi ni, kecil je. Yang kita rasa besar sangat ni, kita pijak ni. Kaki kita besar daripada yelah, kita rasa besar kan. Tapi sebenarnya kecil je, habuk je. Dapatkah anda bayangkan betapa luasnya alam semesta ciptaan Tuhan? Kita tidak akan dapat melihat penghujungnya. Kita seharusnya bersyukur dengan keindahan alam semesta sebagai tanda keagungan Tuhan. Bersyukur kerana kita lahirkan. Kalau kita lahirkan sebagai Islam, bersyukur. Kalau tak Islam, tak tahu nak pergi mana hidup ni. Nanti nak mati tak ada apa-apa. Orang buat kezaliman, tak tahu nak buat macam mana, nak balas je. Kalau kita Islam, kita tahu ke mana kita punya roh ni akhirnya. Sebab jasad akan hancur, maksud tanah je hancur, roh kita So kita lihat rajah 11.2. Perbandingan saiz relatif antara bumi, suria, sistem suria, galaksi Bima Sakti dan alam semesta. Kita tengok bawah dulu, tengok kita bumi tu kecil je. Bumi ni salah satu daripada 8 dalam sistem suria, matahari kat belah kiri tu.
Okey, ni semua akan keliling matahari, sistem suria ni yang 88 ni. Kemudian dalam sistem suria ni adalah di tepi galaksi Bima Sakti, dah kat tepi. Okey. So galaksi Bima Sakti ni ada 200 juta lagi kononnya kumpulan galaksi yang geng-geng kita. Dan di kumpulan galaksi ni adalah sebahagian daripada gugusan galaksi. Tu yang memula saya kata, fikiran kita boleh bayangkan lepas ni apa. Tak terbayangkan. Terhad, ya. Allah tak izinkan dia tahu semua-semua. Dia kata sombong. Tak macam ni pun manusia dia sombong. Tak mengaku ada Tuhan. Kalau orang tanya kat Mak Saleh, kenapa? Mother Nature. Apa ke benda Mother Nature? Siapa Mother tu? Kan? So kita tahu sebagai Islam, semua tu adalah ciptaan-ciptaan Tuhan, ya. Allah cipta semua ni supaya harmoni boleh hidup kat dunia ni. Jangan rasa dah habis bahagia kat dunia ni. Tak ada apa. Akhirat mesti tengok kan, sikit je kat dunia ni. Sebab akhirat itulah hidup kehidupan sebenar. Okey, saya sambung sikit lagi 245 supaya nanti kita dah nak habis dah rupanya. Tak apalah, ciri-ciri bintang ni kita akan buat dalam kelas yang akan datang. Sebab kita habiskan yang bab 11 dan kita masuk bab 12. Harap boleh habis dalam satu kelas lah. Bab 12 pun tak banyak sangat, tapi panjang sikit bab 12. 2 kali lagi kot. Mungkin yang last kelas pendek je. Okay, thank you for watching. Okay, please share with your friends. Mudah-mudahan dapat manfaat. And pesanan saya adalah jaga solat, ya. Sebab itu adalah yang mula-mula dihisap akhirat besok, ya. Dan juga boleh mencegah kemungkaran, ya. Sebab kita nafsu kita jahat. Nafsu jahat ada, nafsu baik ada pula syaitan menggoda. So kalau kita jaga solat, kita tertahan juga daripada buat buruk, ya. Dan akan dihisap mula-mula di akhirat besok, ya. Dan dalam Quran pun akhim solat, dirikan solat. Bukan tersolatlah kamu, kau solatlah kamu ikut suka kamu lah kan. Dirikan solat ni maksudnya kena ikut waktu tu, kena buat. Dalam pemerintahan pun tu suruh jaga rakyat supaya solat, ya. Okey, lepas solat kemudian taat ibu bapa kerana redha Allah telah terletak pada redha ibu bapa, terutama ibu, supaya kita berjaya dunia akhirat. Dan kemudian hormati guru-guru, orang tua, sayangi lebih muda. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat berkat dan dapat digunakan di dunia akhirat, ya. Bukan dunia je. Kita gunakan kat dunia tapi sahamnya ke akhirat. Sebab kehidupan sebenar adalah akhirat. Okey, jangan lupa doakan juga saudara-saudara kita yang kita boykot dan kita sedekah mana boleh, ya. Kewajipan kita nak pergi sama-sama tak mampu. Okey, that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subscribe kalau belum. Subhanallah.